Tidakkah berlaku begitu? Ada berlaku kan? Mana kalau orang itu sedar di peringkat awal pun, kalau dia tidak sedar di peringkat akhir, binasa juga. Maknanya pengajaran nak suruh kita ni beringat sama. Nak suruh kita ni beringat sama. Lepas tu, kalaulah sekiranya orang tu beringat betul dah, adakah mungkin adakah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ni akan buat dia bubuh dalam neraka juga? Beringat dah, hak berlaku tu dalam keadaan dia tidak sedar, adakah bubuh dalam neraka juga? Dari segi apa nama ni, ilmu kalamnya, dia kata kalau mengikut ahli sunnah, dari segi akalnya mungkin sebab tidak mustahil, kata dia. Allah SWT boleh buat apa saja, tetapi berdasarkan janji-janji dia, kita kata tidak mungkin. Berdasarkan janji-janji dia, kita kata tidak mungkin. Dia tak kira dah dalam keadaan kita tak sedar tu, dia kira setakat mana hak kita sedar. Setakat mana hak kita sedar, kita kawal. Kalau kita kata kita bawa kenderaan tadi, kereta tadi, akibatnya kalau kita tidak sedar, kita akan binasa, kita akan aksiden, kemuncaknya mati. Sekatu je lah berhenti. Tapi itu bukan segala-galanya. Hak masalah kita ni masalah akidah. Bukan tak kira aksiden kau, tidak aksiden kau, mati tu dalam keadaan lagu mana. Adakah Allah SWT akan mematikan seseorang yang betul-betul baik, ikhlas betul, tak ada gapo, tiba-tiba hujung tu dia mati dalam keadaan tidak baik? Walaupun dari segi akalnya, hukum akalnya boleh jadi, tetapi berdasarkan janji-janji dia, tidak akan begitu. Tidak akan dia buat begitu. Lepas tu kalau hak dia sebut ada tu, ada tak kena, mesti ke mana-mana ada tak kena. Jadi nak tahu kena tak kena tu mana, kita kena kawal lah diri kita. Sebab kita bawa kereta tadi jugalah, bukan saja kita kena cek masalah kesedaran kita, tak ngatuk itu saja, tak, kena cek tayar, kena cek enjin, kena cek semua. Kalaulah kita kita ikhlas dah, kita sedar molek dah, berlaku juga, ada, mesti ada silap tu duduk kita juga, sebab kita tidak cek molek habis. Mesti ada. Begitulah juga Allah SWT dengan kita ni. Kalaulah katakanlah orang ni di peringkat awalnya molek, lepas tu akhirnya tak molek, mesti dia ada tak kena. Mesti dia ada tak kena. Jadi hak tak kena tu mana? Hak tu yang kita nak kena belajar. Kadang-kadang orang dia letak atas dia sedar saja, dia tidak ngatuk, dia tidak gapo, tak kena tu lagu tu. Mana kena tengok belakang. Tu baru betul. Wasu'il qada, mana qada yang buruk, ini semua ni, hadis ini menunjukkan bahawa qada ini boleh terhindar, tetapi yang tadilah, yang muallaq itu, yang mubram tak boleh ke mana-mana pun. Wa syamatatil a'da, dan kesukaan musuh kerana kita susah. Ini pun seksa juga hidup, iaitu kita mendapat bala, musuh suka, sakit hati benar, sedih benar lah gitu. Musuh suka, musuh kena. Jangan sampai jadi lagu tu. Jangan sampai musuh suka dengan kesusahan kita. Minta berlindung tu. Sebab ni teruk benar, seksa benar hidup. Kemudian Imam Bukhari buat mari pula bab yahulu bainal mar'i wa qalbih, yakni Allah menghalang di antara seseorang itu dengan hati dia. Allah yang menghalang, ia menyekat. Jadi di sini Imam Bukhari nak mari ni cara ahli sunnah. Ahli sunnah ni dia duduk di tengah, tidak kata macam Jabriyah, tak ada langsung usaha, tak juga. Tidak kata macam Qadariyah, segala-galanya kita, tidak juga. Dia duduk tengah. Jadi masalah Allah SWT ni mempunyai kuasa, walaupun dia beri ikhtiar, dia beri kuasa, kemampuan kepada kita, apakah putus dah hubungan kita dengan Allah? Tidak. Allah SWT boleh ubah lagi, mana kuasa dia tu masih lagi ada. Tidak seperti mana puak-puak Qadariyah, puak-puak Mu'tazilah. Imam Bukhari nak tolak hal tu lah, sebab dia ni kata tidak, Allah SWT tak ada kuasa dah, dia sudah beri ikhtiar sepenuhnya kepada kita, jadi kita sepenuhnya, dia tak ada apa, gitu dia kata, tak kenalah tu. Sebab Allah SWT
duduk di tengah ataupun menghalang seseorang tu, duduk di tengah antara dia dengan hati dia. Sebab itulah Nabi SAW selalu bersumpah, la wa muqallibil qulub, tidak, demi Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Ubah begini, Allah SWT yang mengubah itu. Kita jangan berasa walaupun Allah SWT bagi pilihan, bagi ikhtiar, bagi kuasa kepada kita, kemahuan, maka segala-galanya duduk pada kita. Tidak. Bahkan Allah SWT boleh ubah. Itu hendaknya. Berapa banyak orang tu memang kerah betul. Tak boleh pujuk, tak boleh gapo. Tahu-tahu tak ada siapa dia pujuk, kemudian dia sendiri berubah. Siapa yang ubah? Kadang-kadang dia tak say, memang benci benar. Berapa banyak kita tengok cerita kan, sejarah manusia ni benci benar kepada Islam, tak say langsung, tetapi akhirnya tak ada usaha siapa-siapa, dia sendiri masuk Islam. Bila kita tanya dia royak, dia paling benci. Kalau dengar orang baik pun tutup selalu, kalau gapo, tapi dia Tuhan boleh. Itu menunjukkan bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang nak semacam hak lelaki ke ataupun hak perempuan tu nak, tapi sampai satu mereka tutup, tak sih, senang. Ada juga hak sebaliknya, tak sih, lepas tu nak. Itu pada Allah SWT lah yang mengubah hati manusia tu, bukan manusia. Di situ kalau kita fikir, renung molek, nampaklah kekuasaan kita ataupun kemahuan kita ataupun ikhtiar kita tu, dia dikawal oleh orang lain juga. Tidak kata secara mutlak dengan kita yang menentukan segala-galanya. Tidak. Itu akidah ahli sunnahnya. Adapun puak-puak Mu'tazilah, puak-puak Qadariyah tu, dia kata tidak. Terutamanya hak buruk tu kita semata-mata yang buat, tak ada kena mengena dengan Tuhan. Hak buruk tu, sebab kalau kita kata tu Tuhan yang buat perbuatan yang buruk tu, apa makna dia larang kita? Apa makna maknanya tak ada faedah lah dia larang kita. Apa yang berbuat dosa pula timbul hak tu, dan dia buat hak jahat, lepas tu dia larang kita, dia macam paksa kita. Macam mana kita nak lawan dia? Dia timbul benda-benda gitu di satu pihak. Tapi puak-puak dia tu yang kata lagu tu pula, maknanya dia tujuannya dia nak membersihkan Tuhan, nak membersihkan Allah. Puak-puak ni sebenarnya dia maksud molek juga setengah-setengahnya. Asalnya dia tak sebui kaitkan hak tak molek tu dengan Tuhan. Sebab kalau nampak hak tak molek tu dengan Tuhan, maknanya Tuhan tidak sempurna. Jadi Tuhan nak juga benda-benda tak molek. Adakah orang yang nak benda tak molek tu dia molek? Dia pergi kot tu. Sedangkan dia lari daripada tu, dia pergi kepada yang lebih dahsyat lagi, iaitu Tuhan ni hanya berkuasa buat hak baik saja. Hak tak baik tak ada kena mengena dengan dia. Dia tak boleh nak buat apa. Kalau lagu tu hak tadi membersihkan Tuhan dari sudut tu saja. Hak ni tidak bersih Tuhan, iaitu dia ada sekutu banyak pula. Berapa banyak sekutu dia? Dan selama mana orang, selama mana makhluk dia yang dia tidak boleh kawal. Apabila dia bui khasiat tu pada pokok tu, dia tak boleh buat apa dah. Itulah mengikut faham yang puan-puan ni, dia tak boleh buat apa dah. Memang ada kelebihan tu pada, tapi mari daripada Tuhan juga. Dia pun kata lagu tu juga, bukan macam orang kafir lain. Sebab itulah berhubung dengan demon ini, dia termasuk dalam ahli bid'ah. Nak kata dia tu kafir tu tidak, sebab dia keliru. Dia kata bila Tuhan bagi khasiat, misalnya kita kata pada akar kayu tu, maka ada dengan akar kayu tu Tuhan tak ada kena mengena dah. Ataupun hak tak molek gapo-gapo, ada pada dia tu, Tuhan tak ada kena mengena dah. Jadi kalau lagu tu, maknanya ada benda lain yang kuasa dia tu tersendirilah, tidak di bawah kawalan Allah SWT. Kalau lagu tu syirik lah. Itu lagi besar lagi tak moleknya. Sedangkan kita kata tak molek tu, sebenarnya kalau kita kaji molek, fikir molek, bukan tak molek. Sekali tengok tak molek tu. Bahkan kalau tengok secara keseluruhan, molek semua. Hak tak molek tu pun dia tak sampai situ, dia tak pergi situ. Hak tak molek tu pun molek juga. Gitu. Jadi kalau kita tengok dari segi dekat, sebab kita tengok lukisan lah, kalau kita tengok dekat,
Memang tak molek lah putih-putih tak molek lah.